Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita berada dalam tahsiri yang ke-3 ke berapa bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama kembali. Alhamdulillah. Tajuk kita pada malam ini ialah berkait dengan soal hati kita. Kita nak bercakap soal hati. Allah Ta'ala berfirman menceritakan masalah hati. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberi pertolongan, melainkan siapa yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang salim, yang selamat. Itu satu ayat Quran. Cerita sebut qalbun salim, hati yang sejahtera. Lagi satu ayat ialah kita lihat dalam tadi surah apa tadi? Surah Quran, surah 26 Asy-Syu'ara. Sekarang kita lihat surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir yang selalu kita baca, 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, oleh itu sesiapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, kita nak jumpa Tuhan, nak masuk syurga, tak dapat kita nak jumpa Tuhan melainkan kena masuk syurga. Tak dapat masuk syurga melainkan kita kena buat yang ni. Apa dia? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Oleh itu siapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia buat dua perkara. Satu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, dia hendaklah melakukan kerja-kerja yang baik. Makan dia, minum dia, pakai dia, ibadat dia, kebajikan dia, mesti benda itu salih, benda baik. Dua, itu nak kait dengan hati tu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka janganlah dia mensyirikkan dalam peribadatan dengan Tuhannya ahadan, dengan sesiapa saja. Wala yusyrik, itulah sahabat sekalian yang berkait dengan soal hati kita. Malam ini kita nak membicarakan tajuk berkait dengan hati. Dan hati ini ada sebanyak 3 jenis. Hati ada 3 jenis. Hati ini kejap kita akan sebut nanti. Persoalan sekarang, ngapa nak membicarakan soal hati sangat? Pasal nak bercakap sangat soal hati. Tajuk kita malam ni apa dia? Kita nak membicarakan hati yang layak untuk bertemu dengan Allah. Kita tajuk itu, kelayakan untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Persoalan sekarang,
apa dia hati? Kenapa hati itu? Hati adalah juzuk terpenting dalam diri manusia. Ia ibarat raja atau penguasa dalam diri. Hatilah yang menentukan arah tuju hidup. Adapun anggota-anggota yang lain hanyalah mengikut sahaja. Hati tu apa dia? Hati tu ibarat raja. Kita ada mata, kita ada telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu semua rakyat. Yang jadi raja apa? Yang jadi raja itu ialah hati kita. Maka sahabat sekalian, sebab itu hati ni kita nak kena jaga. InsyaAllah, kalau hati baik, mulut baik, mata baik, telinga baik, kemaluan baik, perut baik, mata baik, kaki baik. Itu hati. Ini sama sebagaimana yang Nabi sebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Tidakkah dalam jasad manusia ada seketul daging? Apabila baik ia, maka baiklah jasad seluruhnya. Bila rosak ia, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Benda itu kata Nabi ialah hati. Benda tu ialah apa dia? Hati. Sahabat sekalian, hati ni pula yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata hati ni satu hati yang kita kan, yang kita sebut sebagai jantung hati. Hati yang duk pam darah tu lah. Itu kita panggil dia jantung hati. Ambil dua-dua sekali, hati jantung dan jantung hati. Sahabat sekalian, hak ni hak zahir. Yang kita nak maksudkan hati yang bersifat maknawi. Hati yang bersifat maknawi, dengan maksud hati itu, hati itulah ada rasa sayang, ada rasa rasih, ada rasa marah, ada rasa suka. Hati itu, hati itulah yang kita, sahabat sekalian, yang kita nak sebut pada malam ini. Jadi hati ni kita kena jaga dia betul-betul. Hati yang kita maksudkan bukanlah hati zahir yang dapat dilihat oleh mata kasar. Apabila kita membedah dada kita, bila kita membedah dada kita, ni ambil hati. Dia kata bukan hati itu. Hati yang kita maksudkan ialah hati yang batin, yang kewujudannya dapat dirasai oleh perasaan dalaman kita, iaitu hati yang lahir darinya, hati yang darinya lahirnya iman, lahirnya kufur, lahirnya ikhlas, lahirnya riak menunjuk-nunjuk, lahirnya reda, lahirnya kecewa, lahirnya tenang, lahirnya resah, dan sebagainya lagi dalam perasaan-perasaan dalaman. Jadi hati itu, sahabat sekalian, yang kita maksudkan hati yang batin. Malam ini kita nak sebut mengenai apa kita panggil hati. Ada sebanyak 3 jenis hati. Hati ada 3 jenis. Satu, para ulama Islam hasil renungan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, mereka
mereka membahagikan hati manusia kepada 3 jenis. Dan kita nak ambil satu daripada 3 tadi, supaya kita ada kelayakan. Satu dia panggil hati yang qalbun salim. Salim, salam, selamat. Satu hati yang selamat, bersih, sejahtera. Satu. 2, qalbun marid, hati yang sakit. Ni mudah faham. Sebab nampak. Yang satu ni tak nampak. Hati yang selamat. Selamat apa? Kita bincang nanti. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat bersih. 2, qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga ialah qalbun mayyit, hati yang mati. Dalam banyak-banyak 3 hati ni, hak teruk sekali hati yang mati. Sebab itu hati orang kafir, orang munafik. Na'udzubillah. Yang kedua ialah hati yang sakit. Ngantuk pula. Hati yang sakit, qalbun marid. Dan lagi satu ialah qalbun salim. Jadi ada 3 lah. Hati yang selamat, sejahtera, salim. Hati yang sakit, qalbun marid. Dan hati yang kita panggil hati yang mati. Jadi hati yang selamat bersih, 2 hati yang sakit, 3 hati yang mati. Qalbun mayyit. Sekarang kita lihat secara ringkas setiap satu ini. Satu, qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim ini qalbun, hati. Salim maknanya selamat, sejahtera. Qalbun salim ialah hati yang sejahtera. Kita ambil ayat tadi. Hak mana hati qalbun salim ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidak dapat memberi pertolongan oleh harta benda dan wala banun, anak pinak terpesuk pengaruh, illa man atallah biqalbin salim, malaikat orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Sahabat sekalian, dia kata inilah sebenarnya hati yang dikehendaki oleh Allah. Qalbun salim ini, hati qalbun salim ialah hati yang selamat, bersih. Bersih macam mana? Kita ke depan sikit. Qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih sepenuhnya daripada kufur. Qalbun salim, hati yang bersih sepenuhnya daripada kufur, syirik, nifak dan syak. Ni qalbun salim. Dia ada 2. Dia punya, kita panggil ciri sifat dia. Satu, bersih sepenuhnya daripada kufur, syirik, nifak dan syak. Maknanya kalau kita tengok syirik, kufur ni benda akidah, kepercayaan, keyakinan. Sahabat sekalian, itu yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, hati ini bersih sepenuhnya. Tadi bersih sepenuh daripada kufur, syirik, nifak, munafik, syak, ragu-ragu. Yang ni
Lagi satu, bersih sepenuhnya dari segala jenis penyakit hati seperti riak, menunjuk-nunjuk, takabur, sombong, sum'ah, memperdengar-dengarkan amalan. Lagi riak, ujub, sum'ah, takabur, sombong, bakhil, kedekut, hasad dengki, hubbud dunya, hubbun nisa, semua ada. Maka sahabat-sahabat sekalian, hati yang layak jumpa Allah, qalbun salim. Hak mana? Dari sudut akidahnya, hatinya selamat, bersih. Dari sudut syariat, fiqh, zahir, dari sudut akidah dia sihat belaka, bagus. Yang kedua, hati juga. Tapi dari segi sifat-sifat terkeji itu, pada menunjuk-nunjuk, sombong, hasad dengki pun tak ada juga dia ni. Lalu kata dia, pengarang ini, hati inilah yang dikehendaki oleh Allah, di mana di akhirat nanti dia Allah tidak akan menerima malaikat hambanya yang menghadapnya dengan membawa hati jenis ini, qalbun salim. Hati inilah hati yang layak untuk apa dia? Bertemu menghadap Allah. Pasal apa dia? Orang kata dari segi batin hati dia, hak yang akidah itu selesai dia. Hak dari segi sifat hati manusia, sombong ke, menunjuk-nunjuk ke, hasad dengki pun sama juga, bersih juga. Inilah hati Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Hati inilah yang dikehendaki oleh Allah, hati jenis ini. Maka sahabat sekalian, kita kena berusaha sedaya upaya dan bertamak atas mana-mana kesilapan yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita dapat qalbun salim. Allahu Akbar. Boleh ingat tadi? 2. Satu, bersih sepenuhnya daripada bersih sepenuhnya daripada syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersih hak niat hati dia pun bersih juga. Tak ada riak, tak ada sombong, tak ada sum'ah, tak ada. Alhamdulillah. Jadi kita nak sebut malam ni ada 3 jenis hati. Boleh jadi ada orang sebut ni 4 jenis hati. Haknya kita nak sebut ada 3 jenis. 1, qalbun salim, hati yang sejahtera. 2, qalbun wa'id, qalbun marid. Lagi 1 ialah qalbun mayyit. Ada 3. Jadi kita baru selesai yang pertama, qalbun salim. Lagi 1 Ustaz? Lagi 1 ialah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ni hak manalah pula ni? Saya sebut hati yang mati dulu. Hati yang mati itu ialah hati orang-orang kafir, hati orang-orang munafik. Mana tadi? Qalbun marid, qalbun salim, hati yang bersih, selamat, baik akidah dan niat hati dia. Lagi 1 ialah qalbun mayyit. Nak ambil hak ni dulu. Qalbun mayyit yang mana? Qalbun mayyit ialah hati yang mati. Hati mati, hati mana? Hati yang mati iaitu hati orang kafir.
dan munafik. Hati ini tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembahnya. Hati inilah yang paling keji di sisi Allah. Hati mana tu? Hati orang yang jiwa dia dah mati dah. Itu hati orang kafir, munafik. Sekarang kita nak pergi yang dia sebut hati kebanyakan orang-orang beriman. Yang tu kita nak kena jaga. Dia kata hati yang nombor satu tu hati orang kafir lah, hati orang munafik. Kemudian kita nak tengok hati apa dia? Hati yang qalbun salim, yang selamat. Yang selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Yang ketiga, apa tadi? Qalbun salim. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hak ni nak ambil hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati inilah yang kita risau. Apa kata dia? Di dalam hati mereka ada kejap. Apa dia yang dimaksudkan dengan hati yang sakit ini? Itu dia. Apa maksud hati yang sakit ini? Dia ustaz kafir? Tak. Munafik? Tak. Tapi hati dia tu hati yang sakit, iaitu hati orang beriman yang fasik. Hati orang beriman tapi fasik. Jadi sahabat sekalian, dia nak tengok tajuk ini, hati yang bersih itu siapa? Sejahtera sepenuhnya dari syirik dan nifak. Itu nombor satu. Bersih, apa kita panggil, bersih sepenuhnya daripada masalah syak ke, ragu ke, akidah ke. Alhamdulillah, beres semua sekali. Masalah dia muncul balik tu, tak, tu bab lain lah. Jadi dia kata hati ni ada dua perkara. Macam yang tadi juga, macam qalbun salim, tapi lain, yang bawah lain. Nombor dua. Satu, yang sama tu, sejahtera bersih sepenuhnya dari syirik dan nifak. Makna akidah ni bersih macam kita juga. Dia bersih apa nama, macam hak yang pertama tadi juga. Bersih apa dia? Macam yang pertama tadi. Dia tak ada syirik pada Allah, tak ada menduakan Allah. Mana sama. Cuma hak yang kedua itu. Yang kedua apa? Yang kedua, tetapi hati ini masih terbelenggu dengan penyakit-penyakit hati. Atau sebahagiannya. Atau sebahagiannya. Seperti riak, menunjuk-nunjuk, ujub, hairan diri, semua, takabur, hasad dengki, hab ad-dunya, hab an-nafs, cintakan diri, lupa kepada yang lain. Hati ini lupa yang lain pula. Cintakan diri, kemudian lupakan akhirat dan lain-lain. Ada dua. Satu, dia kata hati yang sakit ini, sahabat sekalian, dia dari sudut akidah, keyakinan, alhamdulillah, bagus, bersih, tak ada kufur, tak ada syirik, tak ada syak. Makna kalau kita kata orang lah, munafik tidak, murtad tidak, musyrik tak. Cantik dia, bersih dia yang tu. Cuma yang kedua tadi tu,
hati yang sakit ni, qalbul marid ni. Kebetulan pula tuan kita sebut qalbul marid ini, hati ini adalah hati yang dimiliki oleh majoriti atau kebanyakan orang beriman hari ini. Dia nak tuju kepada kita lah. Dia nak beritahu kita ni sahabat-sahabat sekalian, ada lagi penyakit dalam hati kita ni tak comel. Penyakit riak menunjuk-nunjuk, penyakit takabur sombong, penyakit sum'ah memperdengar-dengarkan, penyakit ujub hairan diri, takaburnya, hasad dengkinya. Ini yang dia nak sebut kepada kita. Hati ini dari sudut yang pertama akidah cantik, dia tak ada syirik kufur, tak ada. Tapi pada bahagian yang kedua, apa dia? Masih terbelenggu dengan penyakit-penyakit hati. Allahu Akbar. Jadi kita dah sebut tadi, hati ini bebas sepenuhnya dari kufur syirik nifaq, tetapi masih terbelenggu dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit apa dia? Kalau sebut penyakit ni sahabat sekalian, kalau kata siapa nama Imam Al-Ghazali, antara lain dia menyebut apa dia, macam mana nak sebut ya, hati ini, kata Imam Ghazali, di sana ada penyakit hati, yang daripada sini menimbulkan masalah yang lain. Antaranya apa dia? Antaranya penyakit riak menunjuk-nunjuk. Riak, hasad dengki, dia sebut 3. Saya tak ingat dia sebut 3. Riak, menunjuk-nunjuk, hasad dengki, lagi satu saya tak ingat tuan-tuan. Lagi satu. Ini dia kata, kalau ada dalam diri kita, dia akan timbulkan penyakit lain. Kalau kita tak sebut Imam Ghazali lah, senang. Kita tak sebut nama dia. Kita kata, antara penyakit dalam hati kita ni, hak akidah tadi cantik dah. Ada penyakit riak, sum'ah, ujub, takabur. Ni hak besar. 4 serangkai. Ada perasaan riak, menunjuk-nunjuk, habis. Makan minum nak menunjuk, pakaian kita nak menunjuk, habislah kita. Ibadat lagi lah tak boleh. Ada sum'ah, nak memperdengar-dengarkan amalan dia. Ada ujub, hairan diri. Dia kata ujub ni apa dia? Dia ada harta, dia ada ilmu, dia ada itu ini, tapi dia lupa bahawa hak dia dapat itu daripada Allah. Lupa dia, tak ingat terus. Dia kira dia je lah. Kira tenaga dia, hebat dia. Dia lupa kepada Allah. Itu dia panggil ujub. Lagi satu ialah takabur. Sahabat-sahabat sekalian, mari, bila kita dah kenal cara kasar tadi, fahamlah kita hanya ada satu hati sahaja yang layak untuk bertemu dengan Allah. Hak mana tadi? Qalbun salim. Hati yang bersih, selamat. Macam mana? Bersih daripada kufur, syirik, syak, nifaq, beres. Hak akidah tu lah senang. Hak yang kedua pun dia pun beres juga hati dia. Tak ada riak, tak ada menunjuk-nunjuk, tak ada takabur, tak ada. Habis itu macam mana kita Ustaz? Di sinilah kita kena pakat-pakat sedar diri, kita nak bertaubat kepada Allah. Atas yang lalu-lalu, ada riak, ada sombong, ada menunjuk-menunjuk, ada tamak harta. Ni dalam hati kita ni, penyakit kotor lah tu. Maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat sekalian, kita nak taubat pun kena ada ilmu.
Sebab itu saudara-saudara sekalian, suka tak suka, untuk kita mengarak langkah ke hadapan supaya kita, kita tak dapat elok, memang ada dosa kan, semua kita ada dosa kan, tapi kita naklah bertaubat kepada Allah. Bertaubat, Allah beri peluang untuk kita bertaubat. Kalau dalam diri kita walaupun ada sebesar zarah daripada sombong, ada riak sikit je, maka hilang terus kelayakan kita untuk masuk syurga Allah. Allah Akbar. InsyaAllah sahabat sekalian, kita akan datang, kita akan jumpa lagi. Malam ini kita nak menyebut apa dia, mengenai 3 jenis hati. Qalbun salim, qalbun marib, qalbun mayyit. Hati yang sihat, selamat sejahtera. 2, hati yang sakit. 3, hati apa? Hati yang mati. Hati mati orang kafir munafik habis. Hati nombor 1 tadi tu qalbun salim. Ini hati khususnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita Ustaz, kita duduk hak nombor 2, qalbun marid, hati yang sakit. Kita buatlah hati kita. Ada sombong, ada ujub, hairan diri, ada riak menunjuk-nunjuk kat orang. Kita berubah diri kita, insya-Allah. Untuk berubah itu dia akan bincang pula pada masa akan datang lah, insya-Allah. Ya sahabat sekalian, kita berhenti sekadar itu pada kali ini. Insya-Allah, diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi. Jadi apa pesan saya? Mari kita berubah hati kita. Berubahlah hati kita ni, supaya bukan nombor 1 saja syirik kufur bagus, hak nombor 2 tu pun bagus juga. Tak ada riak menunjuk-nunjuk, tak ada sombong takabur. Maka sahabat sekalian, saya ingat sekadar itu pada kali ini. InsyaAllah ada masa ketika waktunya kita akan jumpa lagi. Jadi malam ini kita ambil tajuk apa dia, berkait dengan jenis-jenis hati manusia, ataupun 3 kategori hati manusia. Mari kita tanggung majlis, baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.